Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum khawas itu adalah penjaga hati dan kebatinan. Mereka berdiri dengan Tuhan pada segala perkara, tidak dengan selain Dia. Mereka bekerja buat Tuhan, bukan buat selain Tuhan. Hai munafik, engkau tidak ada berita dengan kaum ini? Tidak ada berita juga dari iman? Tidak ada berita tentang kemesraan dengan Allah Ta'ala? Nanti bila engkau mati, engkau akan menyesal. Engkau merasa puas dengan petah berbicara, sedang hatimu asing dari apa yang engkau katakan. Sebab semua itu tidak akan mengerti. Sebab semua itu tidak akan memberi manfaat buatmu. Kepetahan berbicara dengan hati, bukan dengan lisan. Tangisi dirimu 1000 kali, dan atas diri orang lain sekali. Hai orang yang mati hatinya, yang tidak tahu berita dari kaum orang-orang khawas itu, yang selalu menunjukkan buntutnya, yang terdinding dirinya dari Allah Azza wa Jalla dikarenakan hubungannya dengan manusia. Tuhanku, aku pada mulanya bisu, maka engkau telah membuatku berbicara kini. Maka berikan manfaat kepada manusia dengan bicaraku, dan sempurnakanlah kebaikan diri mereka di tanganku. Kelak tidak engkau kembalikan sahaja aku menjadi kalau tidak engkau kembalikan sahaja aku menjadi bisu semula. Wahai kaum, aku menyerumu kepada mati merah, iaitu dengan menentang jiwa dan hawa nafsu, tabiat, syaitan dan dunia. Juga keluar dari menggantungkan diri kepada manusia dan meninggalkan semua yang ada selain Allah semata. Bermujahadalah dengan dirimu pada semua hal ehwal ini, dan jangan putus asa, kerana Allah Ta'ala itu tetap ada berurusan pada setiap hari. Muslimin dan muslimat, Islam penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada manusia, maka Allah Ta'ala jadikan dia mengenali orang-orang baik, dan mengenali orang-orang yang terbaik, dan mengenali orang-orang yang terpilih di kalangan hamba Allah, supaya mereka mengikut contoh tauladannya, supaya mereka mendapat kekuatan dalam beribadat dan mendapat rahmat daripada Allah SWT, supaya mereka senantiasa terjaga, terpelihara dengan nasihat, dengan kebaikan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih di sisi Allah SWT. Tetapi bila Allah Ta'ala nak tunjukkan kebinasaan pada manusia, maka Allah jadikan golongan ini tidak mengenali orang soleh. Akhir yang dikenali cuma artis, selebriti. Yang dikenali ialah jutawan-jutawan, orang-orang kaya. Yang dikenali ialah orang-orang yang dianggap paling jahat, terjahat, gangster. Yang dia kenali cuma orang-orang yang menghabiskan usianya dan menghabiskan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka jadilah tutur katanya, jadilah matlamat hidupnya untuk mengikuti orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang lalai ini, orang-orang yang leka ini. Maka dia pun turut sama tidak mendapat kebaikan sebagaimana orang-orang tersebut. Kerana itu bila kita nak menghitung nilai kebaikan kita, maka tanya berapa ramai orang baik kita kenal.
Dan tanya diri kita berapa banyak orang jahat yang kita kenal. Dan berapa banyak orang yang lalai yang kita kenal. Dan berapa banyak orang-orang yang leka dengan dunia yang kita kenal. Andai kata kita hidup dalam dunia, tak ramai orang baik kita kenal. Setengah orang tu imam pun dia tak kenal, imam masjid. Jangan kata Bilalnya, lagi dia tak kenal. Imam paling glamour duduk depan, dia tak kenal. Sama ada dia tak pergi solat berjemaah, atau dia tak pernah ingin kenal dengan orang baik-baik, orang yang memimpin urusan Allah, yang perintah Allah SWT. Baik, kenapa kita kata dia baik? Kan dia menjalankan perintah Allah yang terbaik, memimpin manusia solat. Kita kadang-kadang kena host bicara, ataupun host kepada program-program lara. Kenal dia cuma jadi host dia. Persila kawan tu, persila kawan ni, maka dia pun glamour. Ini imam yang memimpin manusia untuk sujud pada Allah. Kita tak kenal. Kita kadang-kadang kenal guru. Semua guru kita kenal. Ya, guru karate kenal, guru kungfu kita kenal, guru-guru duniawi ni kita kenal belaka. Guru lomba kereta kita kenal, guru masakan kita kenal. Tapi guru yang mengajak kita dekat dengan Allah, kita tak kenal. Maka demikian juga kita minat dan kita suka, kita sayang pada orang-orang yang tidak bawa kita dekat dengan Allah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, anta ma'aman ahbab, kamu bersama orang yang kamu sayang. Maka ini kehidupan manusia. Maka satu kerugian yang besar bila kita tidak mengenali orang-orang khawas. Apa itu orang-orang khawas? Orang-orang khas yang kita sebut dalam kategori mereka orang baik, orang terbaik dan orang terpilih. Adapun yang kita maksudkan orang yang baik ialah orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah. Kerana setiap orang bila dia buat perintah Allah, dia nak jadi baik. Tak ada lagi orang sembahyang sebab dia nak jadi jahat. Tak ada lagi orang yang tutup aurat sebab dia nak jadi gangster. Tak ada lagi orang yang baca Quran sebab dia nak jadi samsing. Semua orang bila dia buat perintah Allah, maka dia dalam kelompok orang baik. Akhirnya dia akan berkumpul tempat-tempat baik, masjid, surau, tempat ceramah, tempat-tempat yang turunnya rahmat Allah SWT. Dan orang khawas ini juga di kalangan orang yang terbaik. Apa yang dimaksudkan dengan terbaik? Terbaik ialah orang ini sentiasa menjadi contoh pada orang lain. Bila orang melihat kebaikannya, orang kata inilah contoh kita, maka dia orang terbaik. Sehingga dia mungkin menjadi suatu ukuran kepada baik ataupun tak baik kita. Sehingga kita kata, baik dia macam dia sama macam orang ni. Dan manakala orang terpilih yang kita maksudkan ialah orang yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai penyuru-penyuru pada jalan Allah. Maka ini orang terpilih. Kita ada orang baik, kita ada orang terbaik, dan kita ada orang terpilih. Maka kalau umpama perbandingannya dari sudut hierarki manusia, kita ada orang soleh, kita ada Nabi, kita ada Rasul. Ada pun orang soleh, orang yang nak buat baik. Ada pun Nabi, orang yang menjadi contoh kebaikan. Ada pun Rasul yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Maka orang-orang beriman akan mengikut tiga contoh ini. Kita lihat kita dalam kedudukan mana. Semua ini kelompok orang khawas, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Sebab mereka menjalankan tugas utama mereka, menyembah Allah. Ketika orang lain lalai dalam tugas utama. Tuan-tuan, kita lihat dalam jawatan-jawatan kita ada atas dunia, semua orang memahami bila mana dia pegang je jawatan, dia ada kerja utama dan dia ada kerja yang bukan keutamaan, part time. Seorang yang dilantik jadi cikgu dan menerima watikah pelantikan guru, maka dia tahu dia punya major khidmatnya ialah mengajar. Dia semua tahu automatik. Seorang yang mengambil jawatan sebagai guard, dia tahu tugas utama dia ialah jaga keselamatan. Dia maklum. Seorang yang mengambil kerjanya sebagai suri rumah,
Maka dia tahu kerja serumah ialah dia mesti pastikan semua keperluan rumah ini dia disiapkan. Makan, minum, kemas, bersih. Dia tahu ini suri rumah. Kemudian kalau dia pegang jawatan pula sebagai nelayan, maka dia tahu kerjanya ialah cari ikan. Dia ke laut cari ikan, bukan kerja dia cari harta karun. Dia cari ikan sebab dia ke laut, dia buat pukat. Kalau dia nak buat kerja-kerja part time, kerja part time yang dibuat tak akan ganggu kerja utama dia. Semua orang tahu. Tuan-tuan lantik seorang jadi accountant, tuan-tuan. Maka kerjanya ialah ceklah semua akaun kita. Tapi kalau dia main telefon, dia tidur, kita marah tak? Kita tak marah selagi tak ganggu yang utama. Dia makan, dia bersembang, marah tak? Tak. Saya bagi kerja, dia beres, saya okey. Sebab kita pun tahu tak ada orang bila bagi kerja, suruh kerja tu je 24 jam. Tak mungkin. Ia menyalahi etika kerja dan akhta buruh tu sendiri. Kalau seorang kerja cikgu, keutamaannya mengajar. Tapi bukan maknanya dia tak bersembang. Dia pun bersembang juga. Dia pun jual Tupperware juga kat belakang. Dia pun jual lah produk-produk dia, kangkung kadang-kadang dia jual. Dia pun sembang kat kantin. Tapi tidak mengganggu tugas utama dia. Dia tahu dia mengajar. Dia datang ke sekolah bukan sebagai jurujual. Dia mengajar. Walaupun dia mungkin buat produk untuk dijual. Buat susu awal lembu lah, susu awal kambing lah. Macam-macam ni. Di sekolah, bawa naik Hilux. Sebab apa? Banyak barang boleh bisnes. Jarang ada orang naik kereta pergi sekolah naik Hilux semua ni. Makan macam-macam ni. Ada jual ayam sambil-sambil. Tapi apa pun dia buat kerja, dia tahu kerja dia cikgu. Dia semua tahu. Dan kalau dia melampau je, kalau ditegur, awak kan cikgu, dia dah tahu silap dia kat mana. Sama juga kita, tuan-tuan, datang kat dunia, kerja utama kita hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah aku. Itu kerja utama kita. Tapi bukan bermaksud kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita tak boleh tidur, kita tak boleh bergaul sendiri. Boleh semua. Tapi jangan ganggu kerja utama kita. Hamba Allah. Jangan sampai duk buat urusan dunia sampai tak solat, sampai tak tutup aurat, sampai terlibat mencari rezeki yang haram, sampai buat Allah murka dan Allah Ta'ala marah kepada kita. Maka kita semua tahu, saya sebagai hamba Allah saya tahu. Maka untuk melengkapkan misi sebagai hamba Allah, kan di kalangan kita dalam darjat dan pangkat hamba Allah ni berbeza. Ada orang yang motivasinya kuat dalam menjadi hamba Allah. Dia tahu dia sentiasa naik pangkat di sisi Allah. Kalau saya bagi contoh cikgu tadi, ada orang yang memang dia terlalu komitmen dengan mengajar, akhir dia naik pangkat sampai dia pengetua. Dia orang amat komitmen. Dia tahu semua perkeliling tentang keguruan. Ada orang dia cikgu tapi pencen pun macam gitu je lah. Sebab dia tak tengok komitmen yang penuh. Tetapi dia mungkin terinspirasi dengan cara kerja orang yang punya komitmen yang penuh. Analogi kita berkait dengan perhambaan dengan Allah. Orang yang benar-benar tunjuk perhambaan pada Allah, mereka ini orang khawas. Yang tidak mengenali mereka orang munafik. Orang yang tidak bersungguh-sungguh pada jalan Allah, orang yang tak bersungguh-sungguh mencari bekalang di dunia, orang yang tak bersungguh-sungguh untuk mematuhi perintah Allah, mereka ini tergolong daripada orang yang punya sifat munafik. Sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, "Hei munafik, kamu tak kenal ke kaum ni, kaum khawas? Kamu tak pernah dengar ke berita tentang kaum khawas? Kelak kamu menyesal akhirat kelak." Kenapa? Kerana mereka menjadi hujah Allah atas muka bumi. Kerana mereka menjadi syiar Allah atas muka bumi. Kerana mereka menjadi petunjuk Allah atas muka bumi. Mereka lah bintang-bintangnya. Kerana mereka itu adalah kemuliaan dan rahmat Allah atas muka bumi. Sebab bersama mereka turun rahmat Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, bila kita sebut je orang soleh, maka rahmat Allah turun. Bila orang soleh berada je bersama kita, rahmat Allah turun. Maka ini dia orang khawas. Kalau kita sebut orang khawas, Syekh Abdul Qadir sebut istilah khawas. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut kelompok dan golongan ini sebagai golongan solihin, orang soleh. Tuan-tuan, orang solihin memang, kalau kita
bercakap tentang secara kebiasaan. Kita sebut orang soleh, kita rasa orang baik. Tetapi as-salihun dalam Quran, ia merujuk kepada orang yang benar-benar baik. Hatta para Nabi SAW berdoa biar dia jadi di kalangan hamba yang soleh. Nabi Allah Sulaiman berdoa, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, jadikan aku, masukkan aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Nabi Sulaiman tu dah Nabi, bukan Rasul. Tiba-tiba Nabi Allah Sulaiman menyebut satu contoh, satu kelompok yang dia nak masuk grup ni, grup salihin. Dia dah Nabi, dia dah Rasul. Kenapa dia tak kata, ya Allah masukkan aku di kalangan para Rasul, tapi dia kata di kalangan orang soleh. Dan demikian juga bila Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala kata, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ibrahim itu akhirat kelak di kalangan orang soleh. Tidak disebut di kalangan Nabi dan Rasul. Ya, ia maklum. Tapi kenapa Allah bawa lafaz salihin? Supaya kita tahu bahawa kita mesti turut sama masuk dalam kelompok salihin. Dalam Quran bila disebut salihin, disebut dengan perkataan jamak. Jamak makna ramai. Menunjukkan ia satu kelompok dan kumpulan. Kumpulan ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai khawas. Kelompok salihin ni, semua Nabi-Nabi nak masuk dalam kelompok ini. Apatah lagi kita. Kalau kita semua nak masuk kelab VIP, ni yang jadi jutawan, kalau tak masuk kelab jutawan, belum sempurna jutawan. Ni yang jadi dating, kalau tak masuk kelab dating, macam tak sempurna dating tu. Ni yang jadi datuk, kalau tak masuk kelab datuk, rasa tak berapa datuk dia. Kita kan seronok bila kita boleh buat suatu grup. Ni yang ada supercar, kalau tak masuk grup supercar, dia rasa macam tak sempurna. Semua orang dia ada kecenderungan masuk dalam kelompok besar, kelompok yang dibanggakan. Ni kita kalau keluar universiti, kalau tak boleh masuk alumni universiti, rasa macam tak diiktiraf. Kalau saya belajar Universiti Azhar, saya tak masuk dalam kelompok Universiti Azhar, saya rasa macam tak diiktiraf. Semua kita, dia akan berbangga bila masuk satu kelompok yang terkenal dengan benda tu. Semua kita. Kalau ni usahawan, lagi tak masuk kelab usahawan, dia rasa tak sempurna usahawan dia. Ini golongan korporat, kalau tak masuk golongan grup korporat, dia rasa tak berapa korporat dia. Dia mesti masuk. Ini gangster. Kalau seorang-seorang gangster, ini gangster kampung pisang seorang-seorang. Tapi kalau dia masuk dalam grup gangster, baru dia rasa gangster dia. Ini gangster 3 palang, 4 palang, 3 line, 4 line. Dia rasa macam gah. Sebab manusia dengan grup ni jadi gah. Semua orang. Hatta negara-negara yang ada atas dunia, mereka cuba buat grup. Ini G7, G15, G20. Buat grup dia, jadi kuat. Ini kuasa tentera buat ni grup NATO. Ini ada grup lain pula. Dia jadi kuat. Nama mereka syarikat saja tak kuat, masuk NATO nampak kuat. Hilfun NATO. Rusia juga begitu. Dia nak kuat, dia nak bentuk balik USSR, Soviet Union, untuk gabungkan semua negara. Dia ambil Crimea, dia nak ambil Ukraine, dia nak ambil Georgia, semua negara biar kumpul balik. Sebab mana-mana manusia, dia tahu dia tak boleh kuat dengan sendirian, dia kena masuk grup. Contoh grup Allah cipta untuk orang yang terpilih dan khawas, namanya grup salihin. Semua Nabi-Nabi nak masuk. Bukan semua orang nak masuk. Masalah kita, iman kita sampai tak level dia atau tidak, itu hal kedua. Nak masuk grup tu, kerana kita tahu bila kita masuk grup, limpahan rahmatnya datang. Ketika mana Allah Ta'ala memuji para Nabi sebagai orang soleh dengan firman-Nya, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan ini Nabi Allah Zakaria, ini Yahya, ini Isa, ini Ilyas, semua mereka orang soleh. Semua mereka orang soleh. Bukan manusia, tuan-tuan sekalian, bila dekat nak mati. Ini kita cerita orang-orang yang tak pernah kenal orang soleh dan tak pernah jadi soleh. Dan kalangan orang kafir, bila dekat nak mati, Allah Ta'ala beritahu apa dialog orang dekat nak mati. Tentang kita,
Bila orang tu dekat nak mati, kita tahu dia sedang cakap sesuatu, tapi kita dah tak faham dah. Kita tahu dalam hatinya mungkin berbicara, kita dah tak mampu dengar. Biar Allah beritahu kita apa yang mereka kata. Apa yang disebut oleh orang yang nazar, yang dekat nak mati, khususnya orang yang lalai hidup dalam dunia, dan juga orang kafir. Mereka berkata, kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau engkau masih beri nyawa sedikit lagi untuk aku, supaya aku jadi orang yang pemurah dan jadi orang soleh. Aku nak jadi orang soleh. Ya tuan-tuan sekalian, cita-cita manusia terakhir sebelum mati nak jadi orang soleh. Bagaimana dia mungkin jadi orang soleh kalau dia tak kenal orang soleh? Dan Al-Quran bila menyebut golongan solihin, atas sekali ialah para nabi, para rasul. Diikuti kalangan hamba-hambanya. Sebab itu Nabi Allah Yusuf AS, kita baca dalam surah Yusuf ayat 101. Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata dalam doanya, dalam munajatnya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku Islam dan himpunkan aku bersama orang soleh. Jadi kita tuan-tuan nak tahu siapa orang soleh dan sifat mereka. Bila kita tidak mengenali mereka, kita ni macam orang munafik. Orang tak kenal mereka. Kita kadang-kadang sembang sama kita, kau tak kenal nama artis, awak duduk zaman mana? Zaman batu ke zaman tembaga? Ini glamour artis ni. Kita sebut, kalau kita cerita bab bola, sebut satu pemain, tak kenal pemain ni. Awak ni. Sebab dia punya glamour pemain ni, orang tak minat bola pun kenal dia. Yang kata dia minat bola, sebutnya nama figure ini, orang semua tahu. Sukan pun sama. Ahli sukan dia lebih popular daripada ahli politik. Iaitu dia punya followers dia 100 juta. Ni ada seorang pemain bola, followers dia 200 juta. 200 juta followers dia. Bayangkan 200 juta. Memang tegar punya followers. Dia ni pakai baju dia. Dia ni rambut pun macam rambut dia. Ini kalau panggil nama tu pun bangga. Walaupun mak ayah dah bagi nama cantik-cantik, lawa-lawa, dia tukar nama tu. Suka dia. Walaupun bunyi macam penado tu, dia okey lah. Dia rasa macam, oh, bangga. Kalau orang silap panggil nama dia dengan nama tu, Allah, macam ya dah tu. Ngaku dia. Tapi dia lupa, nama-nama ini akan hilang. Nama yang akan timbul ialah nama-nama orang soleh. Satu hari nanti yang akan berbangga ialah orang yang namanya Muhammad, orang yang namanya Ahmad, orang yang bernama Abdullah, yang bernama Abdul Rahman, yang bernama dengan nama-nama yang dinisbahkan pada Allah, atau nama-nama orang soleh, atau nama-nama para nabi dan para malaikat. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Allah akan panggil kamu dengan nama kamu dan nama bapa kamu, kerana itu perelokkan namanya. Sebab di sisi Allah ada mizan, ada nilai yang nama tu. Nama dalam Islam bukan glamour, bukan popular. Nama ialah doa. Nama dalam Islam bukan untuk terkenal. Nama dalam Islam untuk menjalankan tugas pada nama itu sendiri. Orang bernama Abdullah, hamba pada Allah, tugasnya untuk memastikan dia hamba Allah, betul-betul. Yang bernama Muhammad, terpuji, tugasnya menjaga segala sifat terpuji yang Allah perintahkan. Setiap nama itu bukan sekadar makna doa, tapi ada tugas. Sebab tu bila kita lari dari tugas jahat, kau ni nama Islam, perangai jahat. Kerana nama juga membawa makna syiar. Kalau orang tu tuan-tuan nama dia sekian, dia pun minum arak berjuji. Orang kata nama comel, perangai uduh. Perangai ni uduh sepang keong, kata ni. Ni bahasa orang kampung saya. Uduh sepang keong. Memang uduh sungguh lah. Nama comel. Kenapa nama tu ada tuntutan untuk jadi baik? Itu dalam Islam. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, kita tak sembarangan beri nama. Sebab pertama, nama itu doa. Disebut berpuluh tahun.
Kalau orang namanya Muhammad, setiap hari disebut Muhammad, Muhammad, Muhammad. Terpuji. Orang bernama Mubarak, Mubarak, Mubarak. Diberkati. Siap nama doa. Sebab itu ayah-ayah yang nak letak nama, pertama kena faham dulu. Nama ialah doa. Faham tu dulu. Jangan fikir nama glamour. Oh, Ustaz, saya nama ni glamour sekarang, Ustaz. Nama viral sekarang. Ini nama paling happening sekarang. Jangan. Kelak ia mungkin nama terhina. Kelak ia mungkin satu hari nanti nama yang terkutuk. Jangan. Beri nama sifat pertama doa. Sebab itu harapan kita pada anak-anak yang kita bakal besarkan. Tak seorang ayah pun, bila anak dia ada, mereka dia nak kebaikan. Kebaikan tu kita peroleh dengan doa. Saya sentiasa doa untuk anak-anak saya. Tetapi yang mengiringi mereka sentiasa nama mereka yang baik, yang saya dah titipkan pada tubuh badan mereka sebagai satu doa berpanjangan, yang kalau saya pun tak berdoa, kawan-kawan dia bila panggil nama dia, dia sedang berdoa untuk dia. Satu hebat nama. Jangan main lebih kurang nama. Jangan suka-suka hati kita nak letak. Mentang-mentang kita dapat anak, suka hati bagi nama anak. Terus nama anak Everest. Suka gitu. Sebab tinggi sekali Everest. Kalimanjaro. Ni tak pernah orang letak ni. Nama Everest Kalimanjaro. Kata ya doa. Bukan cerita nama tempat. Bukan cerita nama glamour, nama popular, nama tak pernah orang letak. Ini ada mentaliti masyarakat kita. Pertama, bila letak nama tak pernah orang letak. Yang kedua, letak nama biar glamour, biar popular. Tentang betapa susah budak ni mencari identiti dia untuk membesar. Sebab nama dia bukan suatu benda yang maklum. Tu orang letak nama anak macam-macam. Nama dia punya panjang. Kita dah jadikan anak kita susah. Nama dia apa? Syahidatus samawati wal ardu wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Panjang. Dia nak isi borang pun dah susah. Kotak letak 10, dia kena isi 40 kotak mana? Akhirnya orang lain urusan siap 2 minit, dia 2 hari belum siap. Sebab kena cetak borang baru. Kita dah ajar anak kita susah. Malah kalau kita tak nama pendek, senang dia urusan. Dalam kotak senang dia isi nama dia. Dekat immigration senang lepas nama dia. Nama jadi kita dah letakkan nak suruh anak kita susah ke? Senang. Tak letak nama senang, dah. Anak kita pun senang. Bergerak dengan mudah. Ni letak nama ejaan pun susah. Susah anak kita. Orang lain nak tulis nama anak kita pun sentiasa salah. Sebab nama panjang ni. Panjang nama. Nak tulis apa benda ni. Nak panggil apa pun tak tahu. Nak panggil apa ni. Dia nama ingat, ia doa. Bukan saja. Nama ada perintah. Dan nama ada syiar. Kalau nama kita tak ada 3 benda ni, sebaiknya kita tukar nama. Kalau tak nak tukar nama, tukar panggilan. Tak payah tukar nama pergi jabat pendaftaran baik, tukar panggilan. Terutama kalau nama ada unsur syirik. Nama Abdul Syam, hamba matahari. Itu unsur syirik. Ubah nama. Tukar nama Abdul Rahman. Tak tukar dalam isi, tukar panggilan. Bila hari ni panggil saya Abdul Rahman. Orang panggil kita misalnya nama yang tak elok, beritahu dia, bukan ini nama saya. Tukar panggilan. Orang memanggil. Dan nanti bila kita mati, Allah angkat roh orang beriman. Dia akan melalui setiap pintu langit sebelum bertemu dengan Allah. Malaikat akan tanya siapa namanya. Lalu malaikat yang pengiring ini akan menyebut sebaik-baik nama yang pernah dipanggil. Bukan nama isi, nama sebaik-baik nama yang dipanggil. Siapa ni? Orang pun sebut nama sekian-sekian orang baik. Ni orang panggil dia Mang Lebay. Bila Mang Lebay, orang baik. Disebut nama ni Mang Lebay. Kerana malaikat akan panggil nama yang paling baik, yang terkenal. Bukan nama yang terkenal tapi tak baik, yang paling baik. Kalau dia ni ada 2. Satu orang panggil dia Mang Katang. Mang Katang. Katang ni kuat lah, gagah. Satu lagi panggil Mang Lebay. Dua-dua orang panggil. Maka nama apa yang dipanggil? Mang Lebay, baik. Mang Katang tu tubuh je kuat. Ni seorang yang dia nama dia Mang, tapi kalau orang banyak Mang Bulu pun dia, Mang Hitang pun dia, Mang Katang pun dia, Mang Botak pun dia, Mang Bucik pun dia, Mang Soleh pun dia panggil. Maka bila dia angkat rohnya, ditanya siapa nama? Ini Mang Soleh. Disebut nama paling baik. Kita kan hidup ni tuan-tuan, geng kita gelar kita macam-macam. Makin rapat dengan kita, makin senang dia letak gelaran kat kita.
Senang. Kita jual sayur, dia kata mang sayur. Sedang. Suka-suka dia. Kita jual kelapa, dia panggil mang kelapa. Mana mang kelapa? Kelapa mana pula? Kelapa pandan. Mang kelapa pandan. Itu memang dah jadi perangai manusia. Dia akan suka letak gelaran. Sejak zaman berzaman. Sebab itu jarang orang punya satu nama je. Jarang. Kita payah jumpa orang tu satu nama. Melainkan jenis tak bergaul. Tak bergaul pun orang bagi nama juga dia. Ngotak juga nama dia. Begitu perangai kita. Tapi malaikat. Dan di hari akhirat, kita akan dipanggil sebaik-baik nama yang kita ada. Kalau orang tu berbangga dengan nama jahatnya, maka habis dia. Maka kita lihat bagaimana orang-orang munafik, dia tak kenal orang-orang soleh. Sebab itu dia tak akan ada rasa cinta pada orang soleh, sekaligus dia tak akan cinta pada agama dia. Kan itu kita kalau buka Al-Quran, saya katakan orang yang khawas ini Allah sebut sebagai solihun. Semua Nabi-Nabi bercita-cita nak jadi soleh. Sebagaimana orang yang dekat nak mati pun nak jadi soleh. Orang soleh ini, kata kita nak sebut 3 sifat utama dia. Jadi 3 sifat utama. Yang pertama, imannya pada Allah. Itu syarat soleh. Seorang kalau tak beriman, orang tak panggil orang soleh. Jauh sekali nak panggil orang khawas. Iman kita. Yang kedua ialah dia seorang yang solah. Apa maksud solah? Sentiasa memperbaiki dirinya. Kita kalau jumpa dia tahun depan, dia makin baik. Jumpa lagi tahun depan, lagi baik. Dia memperbaiki. Kerana itu menjadi salah satu daripada abrazuha, sifat utama dia. Jadi baik. Tuan-tuan kita ni dalam penghujung umur-umur kita, kita nak jadi lebih baik. Saya dulu kalau bergaduh 100 orang, sekarang saya nak bergaduh 50 orang je. Naik tahun depan 20 orang je musuh saya. Akan datang tinggal 10 orang. Last kali seorang je. Lepas tu saya tak ada musuh. Ini orang-orang yang salihin dan ini orang khawas yang kita kena kenal mereka. Setiap kali kita jumpa dia, dia makin baik. Dia makin soleh. Kalau dia jenis orang alim, dia makin alim. Kalau jenis orang lembut, dia makin lembut. Jenis orang pemurah, dia makin pemurah. Tuan-tuan, ini ialah orang soleh. Ini orang khawas. Kalau kita dekat dengan dia, kita akan jadi macam dia juga. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dia bukan jenis orang yang kita katakan menjunam. Hari ni nampak baik, esok tak makin tak baik. Makin tak baik. Dulu kita jumpa dia sah depan, hari ni sah belakang. Lusa jumpa dia tak ada tu kat masjid. Tulak tungging tu tempat lain kita jumpa dia. Jangan. Itu bukan orang soleh. Itu toleh. Toleh, ini ke belakang. Soleh ke depan. Sifat kedua dia, sifat iman dia soleh. Sebab tu tuan-tuan nak tengok kita ni soleh tak soleh. Untuk kita masuk golongan khawas, apakah hari ini lebih baik dari semalam? Kerana syiar soleh begitu. Hari ini lebih baik pada semalam. Dan esok lebih baik pada hari ini. Saya belum lagi esok. Saya dah cita-cita untuk jadi lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini saya mungkin nak derma RM10, esok saya tak nak derma RM10, saya nak derma RM12, RM13. Maka ini syiar orang soleh, orang khawas yang mesti kita kenali mereka. Sebab setiap kali kita duduk dengan mereka, kita mampu bermotivasi dengan mereka, mencontohi mereka, mendapat rahmat seperti mereka, dan mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Tentang kita pun kalau jumpa orang businessman, kita suka jumpa businessman yang sentiasa maju. Tahun ni kita jumpa dia ada kereta. Tahun depan tengok ada helikopter. Oh bagus ni berjaya. Tahun depan sekali jumpa dah ada private jet. Tahun depan lagi dah ada yacht dia. Ya. Kita jumpa lagi dah dia beli semua syarikat. Dah papang utama. Saham Malaysia papang utama. Kita jumpa lagi dia makin ke depan. Maka kita mesti suka orang ni. Kita termotivasi. Sebab tu geng-geng coaching ni, saya tak masuk coaching, tapi saya dapat baca ombak dia. Ni kalau dah coaching orang ni dikira berjaya lah. Dia akan panggil balik. Okey, ceritakan kejayaan anda sebagai inspirasi kami semua. Dia boleh cerita dulu, saya punya bisnes sebulan laku 10,000, sekarang 1 juta. Orang pun wow, dah dapat pingat dah dia ni. Ini berkat coaching saya lah. Dia akan bersama lagi dengan orang yang ajar dia. Kemudian report lagi.
Dulu 1 juta, sekarang 5 juta. Okey, macam mana lagi nak up lagi? Dia akan cerita tentang dia makin ke depan. Maka orang pun kata dia orang percaya. Sama orang soleh. Dulu ustaz saya subuh-subuh ni payah bangun. Sekarang alhamdulillah. Subuh ni saya jadi macam seronok. Saya tunggu subuh ya. Tunggu. Dulu subuh tunggu saya. Sekarang saya tunggu subuh. Subuh belum datang saya dah tunggu. Dan lihat beza orang ni. Dulu saya ni makmum je ustaz. Kita pun tak kira lah sah berapa pun. Sekarang saya ambil kira sah depan. Kita nampak kita makin solah. Baik. Dulu ustaz saya pun tak fikir siapa bang, siapa azan. Sekarang saya nak azan. Kita makin solah, soleh. Dulu tuan-tuan kita tak fikir pun siapa tolongan tu, siapa tolong yang ini. Saya nak tolong dia. Kita pun tak pernah fikir masjid ni bayar elektrik ke tak bayar elektrik. Kita tak fikir. Yang kita tahu kipas pusing. Tak pusing, JK kena marah. Sekarang kita mula fikir masjid ni mesti dia ada kos operasi, bayar. Saya bayar. Tetapi ini orang soleh, dia akan ke depan. Dia tak akan ke belakang. Jadi tengoklah dalam kehidupan kita ni ke depan ke belakang. Dan yang ketiga sifat orang soleh ini, yang disebut orang khawas. Ila is'adun nas min khilali ma yurdillaha ghayatuhal quswa. Kerja dia ialah bahagiakan manusia dalam perkara yang Allah redha. Dan ini matlamat utama dia. Tengah kerja kita nak bahagiakan orang. Bahagia kita bila kita tengok Allah redha pada dia, Allah bahagia. Para Nabi SAW kerja mereka bahagiakan manusia. Tapi bukan bahagiakan manusia beri benda dia nak, beri duit, beri rumah. Itu tak akan bahagia. Sebab bahagia bukan pada apa yang kita pegang dengan tangan. Apa yang kita rasa dalam hati. Bukan benda yang kita pegang dengan tangan. Yang kita pegang dengan tangan, dia seronok sekejap je. Allah bahagialah saya. Saya nak bahagiakan dia, saya ajak dia makan steak. Ni steak mahal sekali ni, tomahawk. Bukan tomahawk biasa ni. Ini tomahawk yang jenis boleh meletup tu. Kita perlu bandu tomahawk. Makan meletup dalam mulut, sedap. Juicy, tender, apa semualah istilah-istilah. Dan lepas tu buasi dia. Punya tak boleh makan daging kawan tu. Apakah kita bahagiakan dia? Tak, kita tak bahagiakan dia. Dia mungkin trauma tengok kita. Nanti ajak makan daging lagi. Kawan dah sakit perut. Kita kan bila nak bahagiakan anak bini kita, kita bawa dia ke kedai makan paling kita rasa sedap. Saya bawa bini saya restoran itik paling sedap. Muntah dia. Tak boleh makan itik pun. Bahagia? Tak bahagia dia. Akhirnya pergi cari nasi ayam tu. Dah tak boleh makan itik. Ni cerita orang tak boleh makan itik. Kita rasa ni bahagia ni. Di Johor ke Kuala Pilah ni makan itik. Makan muntah terus. Tu trauma. Sebagai contoh, bolehkah kita bahagia je? Tak boleh. Kita punya bahagia, rasa nak bahagiakan orang, kita nak bawa bini kita pergi ke pulau. Pulau ni. Ini panggil Maldives Malaysia. Bawa kena naik bot, muntah dia. Akhirnya dia tak dapat menikmati keindahan kita seorang-seorang. Kita pun terpaksa temang dia malam urut kepala, urut kaki. Mana bahagia? Dua-dua tak bahagia. Jadi bukan bahagia tu. Kalau kita cerita bahagia tu tuan-tuan, ada yang sengsara lepas tu. Kita punya nak bahagiakan, bawa anak bini kita ke hotel. Tengok bil kad kredit tu bankrupt kita. Bayar kad kredit, bayar. Tak nampak duit, bayar. Anak-anak suka usah duduk hotel, bla bla ni, bini pun suka makan. Oh, dia pun bagi kad kredit. Orang baru dapat kad kredit. Kan dia tahu. Last sekali menyesal kad kredit, gunting tu kad kredit 10,000 tak. Bankrupt. Saya dulu banyak kali temang kawan-kawan saya pergi potong kad kredit. Saya alhamdulillah tak pernah ada kad kredit. Jadi senang sikit hidup kita, tak ada kad kredit. Tapi kawan-kawan kita ni banyak kad kredit. Saya ada share, jom temang, gimana? Potong kad kredit. Di zaman-zaman dulu lah ni. Saya tak nak dengan potong. Lepas saya dia potong. Potong. Ini cerita orang nak bahagia, akhirnya sengsara. Bulan-bulan duk bayar. Tuan-tuan, ini kita nak cari bahagia betul yang menyentuh hati. Saya bukan kata habis tak boleh bawa usaha bini, boleh. Tapi itu bukan hakikat bahagia. Hakikat bahagia kata ulama ialah benda yang jadikan Allah redha pada bini kita, anak-anak kita. Kerana kemanisan tu akan dirasa selepas itu.
Saya tengok sahabat saya tak semayang, saya nak bahagiakan dia. Saya tahu dia dengan apa yang dia ada lara, kelak dia akan binasa. Maka saya sentiasa ajak dia, semayang, semayang. Sampailah dia rasa nikmat solat, Masya Allah. Baru saya tahu kenapa saya kena solat. Baru saya tahu kenapa penting bina hubungan dengan Allah. Saya telah bahagiakan dia. Saya ajak dia datang kuliah, datang. Dulu tak nak datang, dia pun datang. Dan dia belajar banyak, dia tahu, ya Allah Ustaz, saya boleh berubah hari ni. Saya rasa nikmat hidup hari ni. Maka itu cara kita bahagiakan dia. Maka ini ciri-ciri orang soleh. Iman syarat pertama, dia nampak dia sentiasa nak baiki diri dia, dan dia akan bahagiakan manusia. Tapi dalam klausnya atau dalam syaratnya, bagi tadi memberi maksud ialah dia senantiasa menjadi kawan yang dekat dengan Allah. Maka itu bahagia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat Allah tenang hati? Oleh sebab itu, bila kita katakan orang-orang munafik yang tidak kenal orang soleh, dia akan menyesal. Sebab orang munafik, dia mengajar kepetahan lidah, bukan kepetahan hati. Dia memang petah, tetapi dia lupa petah dia datang daripada jiwa yang kosong. Akhirnya dia bercakap ikut udang dia, lawan Tuhan dah, cabar Tuhan. Dia cakap ikut sedang dia. Dia main-main je. Dia main-main. Okey, panaskan api, kalau boleh biar macam api neraka. Macam api neraka. Ayat dia. Dia tak tahu neraka tu apa. Dia boleh main. Dia boleh guna semua ni benda-benda amaran Allah dijadikan mainan dia. Sebab dia bercakap dengan lidah, bukan hati. Dia tak faham apa tu. Kita sebut neraka, gementar kita. Takut. Mereka dengan mudahnya, mulut neraka kata dia. Dengan mudah. Bagi mereka neraka tu biasa untuk dipermainkan bahasanya. Tapi kosong jiwanya. Nabi SAW, satu hari Nabi khutbah, Nabi pun sebut neraka. An-nar. Sahabat tunduk lalu menangis. Sebut neraka, nangis. Kerana mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka bicara dalam hati. Orang-orang yang munafik, dia bicara ikut mulut dia. Sebab tu dia tak apa, yang penting Allah tahu hati kita baik. Dia cakap mulut dia je, dia tak tahu apa dia cakap tu. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak tutup aurat. Bila orang tegur dia, apa masalah ni? Kalau kita penting hati kita baik dengan Tuhan ni. Awak cakap apa ni? Awak tak semayang, awak tak tutup aurat. Awak cakap tentang kasih sayang Allah. Dia umpama ada seorang pekerja ni, kerja tak pergi, penting bos sayang kita. Awak kerja tak pergi, lepas tu tak buat kerja siap. Awak ingat bos awak boleh sayang awak? Awak cuma cakap kosong, awak tak tahu apa benda awak cakap. Tak apa, bos okey. Bos okey saya. Walau bos selama ni cuma beri dia tempoh, bukan okey. Semoga dia berubah. Nanti dia datang, tahulah bos dia buat apa. Seorang isteri, Ustaz, tak penting Ustaz, masak, urus rumah tak penting. Penting suami sayang kita. Kita nak tengok sampai mana suami awak sayang awak. Kalau awak abaikan semua tugas awak sebagai isteri, awak cuma perasan dia bercakap perkataan yang tak ada erti. Nanti kita bimbang orang bercakap, kalau kita semayang betul orang tak terima, buat apa? Dia cakap kosong. Tapi kalau kami semayang tak terima, kita bimbang, yang awak tak semayang tu macam mana? Dia boleh kata ni semayang Tuhan tak terima, sama juga. Ia jauh lebih baik daripada yang tak semayang terus. Tapi yang tak semayang terus, Tuhan terima. Ni orang bercakap dengan bahasa mulut, dia tak tahu apa pun dalam kandungan perkataan dia cakap. Sebab tu kita jumpa orang yang dengan mudah menghina agama sendiri dan menghina segala benda-benda yang Allah Ta'ala muliakan. Mereka menghina nabinya, mereka menghina isteri para nabinya, ummahatul mukminin. Semua orang mereka nak hina. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Ni orang munafik bercakap dengan mulut, dia tak cakap dengan hati. Kerana apa kesan? Sebab mereka tidak mengenali orang khawas untuk menjadi teman mereka, untuk menjadi guru mereka, untuk menjadi ilmu mereka. Kerana orang-orang yang khawas ini, mereka akan mengajar ilmu berbicara dengan betul. Saya akan ajar orang, awak ni jangan cakap benda-benda yang boleh merosakkan akidah awak. Jangan. Walaupun awak bergaul senda, walau awak jenaka, walau awak dalam sinetron, dalam filem, dalam lawak-lawak awak, jangan permainkan ayat-ayat Allah.
Kalau tidak, awak boleh jadi kufur. Maka dia dikenal orang soleh, okey. Sebab tu tuan-tuan tengok pelakon, penyanyi, bila dia mula mendamping orang soleh, dia mula memilih lagu. Dia mula pilih karakter. Ada seorang pelakon, dia kata, saya tak nak lagi berlakon sentuh-sentuh lelaki. Sebab apa? Dia sudah ada orang soleh yang mendampingi dia. Saya nak berlakon tapi tak nak sentuh. Adegan sentuh-sentuh tak nak. Salam-salam tak nak. Adegan buka tudung tak nak. Itu berlakon dalam rumah pakai tudung juga. Kenapa? Kerana dia menjaga. Sebab dia sudah ada orang soleh keliling dia tu. Kalau menyanyi pun dibagi syarat, boleh menyanyi. Syaratnya begini. Kita tahu orang ni sudah mendampingi orang soleh. Kalau tidak, masakan dia ada ilmu itu? Akhirnya dia pun berhenti pelaburan. Saya tak nak lagu melabur forex. Saya tahu haram. Tuan-tuan, tak mungkin dia berhenti forex dengan keuntungan yang besar kalau tidak kerana ada orang khawas dekat dengan dia, orang soleh yang sedang memimpin dia. Akhirnya dia pun berhenti forex. Saya tak nak main forex. Saya tak nak tibat benda ni. Saya tak nak tibat benda ni. Ini semua kerana ada orang khawas di sisi dia. Tapi kalau dia munafik, dia tak akan kenal orang ni. Bahkan disanggup berlakon melanggar perintah Allah. Itu perempuan berlakon nak botak kepala, dia botak kepala. Suruh peluk, suruh cium, dia peluk, dia cium. Sehingga ada seorang pelakon cerita lama. Sebab saya orang lama, cerita saya pun lama-lama. Bila ada pelakon tadi, dia berlakon, suami isteri dia bercerai dalam lakonan. Lalu almarhum Mufti Perak waktu itu kata jatuh talak. Dia kata, kami cuma berlakon. Walaupun kamu berlakon, sebab itu bukan benda boleh main-main. Dia suka berlakon dalam filem suami isteri. Orang anggap dia sebagai pasangan bahagia sebab boleh berlakon suami isteri. Walaupun dia mengambil risiko tinggi. Dia kalau suami isteri berlakon, dia ambil risiko tinggi. Suami isteri kalau dia kerja satu pejabat, mereka mengambil risiko tinggi. Akhirnya mufti nasihat ini jatuh talak. Dia tak, saya berlakon waktu tu, saya bukan betul berlakon. Walau berlakon. Akhirnya mereka jumpa mufti nasihat. Walaupun mereka cuba tak defensif pertahankan, tapi last sekali lama bercerai juga dua orang tu. Ceritanya bercerai juga habis. Ada pula pelakon ni, dia berlakon jadi Sami pula. Ramai pula tu 400 orang. 400 orang berlakon jadi Sami pakai baju kuning belaka. Maka orang yang sama almarhum Datuk Mufti Perak tegur. Kerana antara perkara yang membatalkan iman, memakai pakaian agama orang lain. Boleh membatalkan iman. Maka dia tegur lagi. Ni puak-puak ni, kita berlakon bukan sungguh. Dia lupa agama tu apa. Agama ni kehidupan. Nak berlakon ke nak apa, jaga hukum agama. Sebab itu orang-orang yang mengenali orang khawas, dia terhindar daripada sifat munafik dalam agama. Tapi orang tak kenal orang soleh, tak dengar nasihat orang soleh, tak damping orang soleh, maka sifat munafik menjadi sebahagian utama sifat dia. Sebab itu dia dengan mudah persendakan agama di sini, tak ada melakukan. Datang ulama ni tegur. Tak tahu ulama bukan nak tumpang gelema artis, tapi nak sedarkan hukum hakam yang perlu artis tahu ni, yang perlu penyanyi tahu. Dia ada seorang hamba Allah menyanyi lagu dia tu dalam kandungan dia tu. Dia lagu cinta-cinta ni, atau cinta-cintaan ni. Dia kata, walaupun awak dah kahwin, saya akan tunggu awak sampai jadi janda. Tentang mencintai isteri orang lain, hukumnya haram. Walau dalam seni kata lagu. Maka dia tegur lagi, ubah seni kata ni. Dan lihat bagaimana orang-orang yang namanya orang khawas sentiasa nak baiki manusia. Dia tak kata awak berhenti nyanyi. Dia kata jangan nyanyi benda macam ni. Sebab kecenderungan manusia berbeza. Dia tak kata berhenti berlakon, tapi jangan berlakon macam ni. Dia tak kata berhenti main bola, tapi jangan main bola macam ni. Artinya mereka, orang-orang khawas sentiasa nasihat kita. Dia tak kata pada kita berhenti berniaga, tapi dia kata jangan berniaga macam gini, haram. Ini semua benda peraturan yang diabaikan oleh orang munafik sebab mereka tidak pernah mengenali orang soleh. Tetapi bila kita sebut golongan-golongan khawas dan orang-orang soleh ini, mereka ini ada tingkat-tingkatan mereka.
Orang soleh ni satu kelompok, dalam tu dia banyak kategori. Kita mungkin boleh masuk dalam salah satu kategorinya untuk jadi kelompok-kelompok orang soleh. Masuk dalam kelompok orang soleh, walau sekadar ahli dia, ahlinya walaupun bukan peringkat tertinggi. Yang pertama, orang soleh ini dalam kelompok ni kita nak kenal. Kita tak nak jadi orang munafik, tak kenal orang soleh. Antara kerana tak kenal orang soleh, kerja kita selalu tunjuk bontuknya, kata Syekh Abdul Qadir. Apa maksud selalu tunjuk bontuknya? Kerjanya menghina. Kan kita kalau nak hina orang, tunjuk bontuk. Macam mana kita nak hina orang lain? Tunjuk bontuk lah, ketuk bontuk lah misalnya. Dan istilah menunjuk bontuk juga memberi maksud kerjanya ialah syahwat makan, berak. Ni hidup ni makan je kerja dia ni. Macam orang sawa je makan. Bangun cari makan, lepas tu tidur. Bangun je cari makan, lepas tu tidur. Ular sawa. Kerjanya makan, tidur. Makan, tidur. Dah kenyang, mesti dia tidur. Bila bangun tidur, mesti cari makan. Makan, kemudian tidur. Simple hidup anaconda. Ular sawa. Cerita orang munafik ni, cerita tunjuk bontok. Dia masang makan. Makan, tidur. Makan, tidur. Kadang belum makan pun tidur dulu. Maka ini kerja mereka, tak ada untuk melakukan amalan. Sebab itu Allah uji untuk kenal orang munafik sebenar. Allah uji dengan subuh. Lalu mereka tidur tak bangun-bangun. Untuk mereka terlepas subuh. Dan Rasulullah menyatakan ini solat paling berat bagi munafik. Solat subuh dan juga solat isyak. Kan semuanya kerana kecenderungan mereka untuk tidur dan untuk lara. Maka supaya kita tak jadi orang munafik, kita dapat kebaikan. Ya, kalangan orang soleh tadi, pertama, ada golongan dipanggil muttaqun, orang yang bertakwa. Kita ada 16 golongan orang soleh. 16. Saya tak huraikan, saya sebut satu-satu sampai masa kita hurai. Yang kedua ialah sabirun, orang yang sabar. Sifat orang soleh, dia sabar. Grup-grup ni grup terkenal dengan sabar dia. Yang Allah sebut dalam Quran, wa basyirus sabirin, bila khabar gembira pada orang yang sabar. Mereka dalam kelompok orang soleh. Soleh itu kelompok paling besar, tapi ini ada sifat mereka. Muttaqun, takwa. Yang kedua sabar. Yang ketiga syuhada. Syuhada maksudnya orang yang sanggup pertaruhkan nyawanya untuk agama Allah. Sanggup pertaruhkan nyawanya kerana Allah. Ini kelompok orang soleh. Yang keempat sabiqun, orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yang kelima rabbaniyun. Bermaksud rabbaniyun, orang yang hidup dalam ketaatan pada Allah. Rabbani. Rabbani dia dalam kehidupan tak terlepas daripada memikirkan perintah dan hukum Allah setiap masa. Dan yang keenam, ansarullah, penolong agama Allah. Dan yang ketujuh, hizbullah, parti Allah. Apa maksud hizbullah yang Allah sebut dalam Al-Quran? Maksudnya mereka ini ialah tidak mungkin bersama dengan orang kafir. Tak mungkin. Mereka hanya bersama dengan orang beriman dan menegakkan agama Allah. Ini hizbullah. Yang ke-8, mereka ini mutawakkiluna 'ala Allah. Orang sentiasa tawakal pada Allah. Bukan pada usaha, bukan pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada kabel. Mereka ini ada Allah. Jangan cerita kabel. Orang-orang soleh dia tak cerita kabel. Dia cerita tentang Allah. Apapun dia nak, pergantungannya pada Allah. Bukan sebab dia kenal ni kawan saya Ustaz Menteri Besar. Dan kalau dah bertukar Menteri Besar, siapa pula kawan awak? Kawan saya Esko ni, habis kau dah bertukar Esko tu? Atau dah bertukar mood dia pada kita, dulu dia suka kita, sekarang tak suka? Macam mana keadaan awak? Sebab tu orang beriman hidupnya tak berkebel-kebel ni. Hidup kita ada Allah. Saya cari rezeki dengan Allah. Saya cari kekuatan dengan Allah. Saya serah pada Allah. Dan yang ke-9, mereka ini ialah al-mu'minuna lam yalbithu imanahum bidzulmin, iaitu orang beriman yang tidak ada keraguan dalam hati, tidak ada syak. Dia benar-benar iman dia kuat, dia tak ada syak sikit pun. Namanya perintah Allah dia ikut. Tak ada cerita boleh ke buat ni, untung ke, tak rugi ke saya kalau ikut perintah ni, tak ada. Dia beriman yang tak ada syak. Kalau sebut je perintah Allah, sam'an wa ta'ah, dengar, patuh. Kalau itu yang Allah kata, saya akan tinggalkan. Kalau itu yang Allah suruh, saya akan buat, walau bergalang nyawa. Ini golongan disebut sebagai al-mu'min
al-mu'minun alladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang hati tidak ada syak, keraguan dan kekufuran. Dan yang ke-10 golongan ini ialah golongan mutatahhirun. Orang sentiasa membersihkan diri dia, baik secara fizikalnya sehingga kepada kerohanian. Mereka sukakan kebersihan, suka bersih, dan mereka tak suka kotor. Yang ke-11 mereka ialah uqala, orang-orang punya akal. Orang ni tuan-tuan bijak, dia tak, bukan senang nak tipu dia sebab dia orang uqala. Betul, dia turut orang, tapi dia juga berfikir bila menuruti orang. Kita tuan-tuan kalau musafir, konvoi ni, naik kereta, kita bukan bulat-bulat ikut dia. Sebab kita mungkin tertinggal, tapi kita ada akal. Kita tahu lah, mungkin dia ke kanan kot, kita tahu lah. Tak apa, kita dah tahu dia nak ke sini, tak apa, kita cross kot lain. Dah tak ada jumpa dia, tak apa, lambat sikit. Kita ngikut, tapi ikut kita ada akal. Kita bukan ikut orang tak ada akal. Macam kita sebut lembu cocok hidung kan. Saya memang ikut orang, tapi saya ada akal. Sama ada saya akan buat lebih baik pada dia, atau kalau sekiranya saya kehilangan dia, saya masih ada kekuatan saya sendiri. Ini uqala. Yang ke-12, as-sabituna 'alal iman. Mereka orang yang kukuh dalam iman. Kukuh, tak goyang, tak goncang. Yang ke-13, mereka ini ialah as-sa'iyun al-khubara, orang yang bijak pandai. Mereka ini tuan-tuan orang-orang yang pakar dalam agama, pakar. Tak ada satu hukum yang huyuk daripada mereka. Sebut je hukum, mereka tahu. Ni kita bukan cerita ulama' je, termasuk orang yang mendampingi para ulama'. Ni ngaji kenapa tak buat macam ni? Tak boleh, ini riba. Awak tak tahu ke riba? Berdosa tau. Ini judi, khimar, ini benda-benda yang diharamkan. Mereka pakar tentang hukum hakam. Mereka tahu. Wa imam mereka bernama ulama' atau yang mendampingi ulama'. Ini golongan salihun. Dan yang ke-14, mereka ialah mu'azzimuna hurumatillah, orang yang mengagungkan semua syiar Allah atas muka bumi. Kita kalau tengok orang yang besarkan masjid, yang memuliakan masjid, surau, yang memuliakan ulama', yang memuliakan semua benda-benda baik, muliakan Quran, muliakan kitab-kitab agama yang mereka belajar, ini orang-orang salihun. Sebab mereka dipanggil golongan mu'azzimun hurumatillah, orang yang membesarkan segala syiar Allah atas muka bumi ini. Yang ke-15, mereka ialah golongan mukhbitun. Apa maksud mukhbitun? Mereka ialah orang yang merendah diri. Mereka merendah diri dalam banyak perkara. Mereka bukan orang sombong, bukan orang takabur, bukan orang jenis show off. Kalau mereka buat video-video pun bukan untuk show off. Tujuannya untuk beri manfaat, kebaikan. Ini golongan salihun. Dan yang ke-16, mereka ini ialah muhajirun, orang-orang yang sentiasa berhijrah. Apa maksud orang berhijrah? Contoh macam saya katakan, kita dalam kehidupan, kita ada kebiasaan kita. Tapi bila kita lihat ada yang lebih baik, kita boleh tinggalkan kebiasaan kita. Saat kebiasaan saya ni, saya balik masjid lepas solat subuh. Orang pun beritahu dia lepas solat subuh dia, kita tunggu dulu matahari keluar, kita solat sunat. Kan bagus, pahala macam umrah, pahala macam haji. Ya ke? Saya akan buat. Maka dia berhijrah daripada kebiasaan balik awal, lewat sikit. Kan orang beriman memang hidupnya sentiasa berhijrah pada lebih baik. Hijrah kita. Saya meniaga, orang pun kata cara ni kurang betul, buat macam ni. Saya pun berhijrah. Walaupun biasa saya macam tu, saya biasa macam tu, maka saya ubah. Saya biasa kalau letak harga RM5, RM5 kena bayar. Orang pun ajar gini lah, kita bila meniaga memang kita tak harga RM5, tapi kita belajar sedekah, bayar RM4.50 dah. RM5 tak apa, ni berapa 3 orang makan, 15 tak apa, bayar RM10. Contoh. Kalau kita nampak itu lebih baik. Ada satu kedai saya pergi tu, Masya Allah, dia tulis atas, kita lauk nasi ni selepas pukul 2 harga separuh. Lauk nasi tulis selepas pukul 2 harga separuh. Sotong tu harga RM10 seekor, tapi lepas pukul 2 jadi RM5 seekor. Ada orang terfikir, saya masih ingat nama restoran tu, ada orang terfikir, Ustaz kalau buat macam tu takkan orang tunggu pukul 2 pula ke? Dan ni orang-orang yang bodoh sentiasa fikir negatif macam gitu. Tak akan tunggu pukul 2, tak. Dia tetap habis sebelum pukul 2 dia habis. Jadi orang yang datang lewat pukul 2, saya kebetulan datang lepas pukul 2, pukul 3 je datang. Jadi sebab dapat lauk harga separuh, sebab dia tahu kualiti mula menurun. Dia pun tahu. Dia seorang yang warak. Tak mungkin kualiti yang kita masak pukul 11 sama dengan pukul 3 petang. Ni kalau kita cerita nasi yang berlauk ni lah.
mesti kualiti dah mula kurang. Kesegaran dia dan sebagainya. Maka dia secara warak dia dah turun harga sikit. Jadi ni perniagaan yang diberkati. Allah berkati perniagaan orang macam ni. Orang kalau berniaga tuan-tuan sentiasa fikir nilai sebenar harga yang patut dibayar oleh pelanggan, maka dia akan untung besar. Dia bukan cerita apa yang pelanggan patut bayar pada dia. Tak kira macam mana. Basi, bulat kau bayar juga. Tapi ada yang kita kata peniaga-peniaga ni dia alert dengan benda tu. Dengan keperluan pelanggan. Kalau dia tengok ni ramai sangat, tak apalah. Dia pun tahu ni ayah ni baru dapat gaji, anak-anak pun pulung semacam, dia order macam-macam. Ayah baru dapat gaji, jom ayah belanja makan. Anak-anak ingat gaji ayah tu 1 juta sebulan kot. Oh, dia pun order macam-macam. Order siakap 4 rasa, kamera yang jenis masak tunggang terbalik, semua nak ni. Ni berpeluh ayah nak bayar, dah ajak dah makan. Ni tuan kedai pun tahu ayah. Mahal sangat, tak apa, kurang sikit lah. Ayah dah ni paling kurang RM400. Apa ni cik, ni 300 je. Allah, jimat 100. Sebab kita kan bila makan, kita ada target satu harga. Kalau di bawah kita rasa macam jimat, padahal sama je, tak jimat pun, habis duit juga. Tapi perasaan kita tu rasa macam jimat. Sebab saya rasa harga dia tu RM400, tapi saya diminta 300 je. Jimat 100 ni. Tetapi ini golongan yang saya sebut muhajirun. Dia bila sentiasa buat satu amalan, kalau ada je orang tunjuk apa lebih baik, dia cepat-cepat pergi. Sebab dia orang berhijrah. Saya ni orang berhijrah. Kita kalau macam mengair, orang beritahu sana ada banyak ikan, kita ke sana terus. Terus tak ini, saya enjing. Sana. Sebab kita mencari mana tempat banyak. Kita hidup kat dunia tuan-tuan, cari mana tempat banyak pahala. Sebab itu kita bersedia untuk berhijrah. Orang beriman ini sentiasa hidupnya berhijrah sampailah di alam barzakh. Hijrah. Orang yang bijak ni tuan-tuan bukan jenis duduk setempat. Dia akan berhijrah kalau ada kebaikan lebih baik. Kalau ada tempat lebih baik, saya boleh hijrah. Kerana kita bersedia perubahan yang lebih baik dalam agama kita. Maka apa salah kita berhijrah daripada kita bangun lewat tidur, daripada lewat bangun pada awal. Saya biasa bangun pukul 5. Belajarlah bangun pukul 4 pula. Saya bangun pukul 4. Belajarlah bangun pukul 3. Pukul 3 ni, ini semua udara-udara yang dihidup oleh orang soleh. Udara segar. Hanya orang soleh yang menghirup udara waktu itu. Tuan-tuan, kita tengok dalam kehidupan kita. Bila kita ni bangun, kita banyak gunakan oksigen. Kita kurang guna lepaskan karbon dioksida. Tapi kalau kita tidur, kita banyak lepaskan karbon dioksida. Kurang oksigen. Itu orang kurang oksigen, dia kuat tidur. Kita dah tahu. Ni kalau tidur kurang oksigen ni. Tapi bila kita mampu bangun 2 pagi, 3 pagi, kita menghirup oksigen yang paling segar yang dihirup oleh orang soleh semua. Tetapi saya nak masa saya bersama orang soleh. Bernilai masa ni. Tapi kita hirup udara pukul 9 pagi memang dah kotor dah. Campur kereta, motor dah kotor dah. Waktu 2-3 pagi, waktu ini cuma orang-orang soleh yang bernafas. Nafas yang segar. Why not? Kenapa tidak kita seminggu sekali kita dapat hirup udara tu? Alhamdulillah saat saya biasa hari minggu saya bangun pukul 3 pagi. Sebab esok tak kerja kan. Okey. Tetapi kita dapat seminggu sekali, Masya Allah. Kita orang yang berhijrah. Dalam kelompok 16 orang solihun. Tetapi ini 16 yang kita sebut, semua ni golongan solihun. Tapi solihun kita ikut martabat mana? Martabat kita, dia ada martabat keadaan dan sebagainya. Maka kenalilah mereka ini semua, kita tak akan menyesal. Sebab bila kita kenal, tuan-tuan sekalian, kita boleh ikut mereka. Tapi orang munafik tidak mungkin kenal orang ni. Akhirnya bila dia tak kenal orang ni, kehidupannya terombang-ambing. Dia tak tahu nak ke mana, dia nak buat ke mana. Lalu dia mencontoh orang-orang yang juga terombang-ambing. Ni yang jenis minat nama K-pop. Akhirnya hari ni skandal K-pop yang teruk, yang didedahkan dengan membunuh diri, dengan dadah, dengan semua benda, pembedahan plastik untuk biar muka sama mereka. Depression yang tinggi, kepenatan yang tinggi, pembohongan, penipuan, macam-macam ni. Orang yang kita contohi, orang tu pun tak hidup bahagia, macam mana kita nak kuat? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Inilah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk, maka dengan petunjuk Allah beri pada mereka, ikut mereka. Sebab itu nak jadi orang yang baik, ikutlah orang-orang yang soleh, yang disebut golongan khawas.
Pertama, kenali mereka. Yang kedua, ambil ilmu daripada mereka, dampingi mereka, jadikan mereka orang yang paling kita sayang. Sebab kita akan bersama dengan orang yang kita sayang. Dan ini menjadikan kita berada dalam kelompok orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.